Preview. Selama jiwa dikandung kental menyerah kalah tolak kesisi. Wow kita datang, wow kita datang, wow kita terbilang, wow kita terbilang mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UNIKL, wow UNIKL, UNIKL, wow UNIKL. Satu matlamat, terbang gapai mimpi, renangi era baru, kejar misi frekuensi, pengemudi angkatan, nahoda kemajuan, jauh manapun ada ciptakan menjadi nyata. Tetap kekal, jangan lalai, tetap gentar, jangan nolai, setinggi manapun akan capai, kita melonjak dari lantai. Wow kita datang, wow kita datang, wow kita terbilang, wow kita terbilang mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UNIKL, wow UNIKL, wow UNIKL, wow UNIKL, wow. Assalamualaikum and good evening. Hi everyone. I hope you are well, staying safe and healthy. As UNIKL celebrated our 19th anniversary celebration in 2021, we realized that our family has expanded through the years. Our alumni are now proud parents with children enrolled in various UNIKL programs. We have siblings, brothers, sisters studying all across UNIKL campuses, not to mention cousins, nephews, and nieces. They also found their soulmate all while studying in UNIKL, where jodoh is applied. Okay, the list goes on and on. Contributing to UNIKL is family. Get ready to join me, Lina from UNIKL MIIT, in our second episode of UNIKL is Family with our guest, Hannah Sofian, our own UNIKL MIIT lecturer, and her extended family members who are also part of our UNIKL family. Let's find out what or who motivate them to enroll in University Kuala Lumpur, what are their significant experiences of studying with us, and how has UNIKL shaped them into what they are now. Let me introduce you to the family members, starting with Hannah Sofian. Can you please introduce yourself? Silakan Hannah. My name is Hannah Sofian. I'm a lecturer in UNIKL MIT from Computer Engineering Technology section. In my specialization in electronic and image processing. I think that's all. All right. Okay. Apa kaitan Hannah dengan tetamu-tetamu kita yang lain? Oh, okay.
Tetamu ni actually they are all my cousin lah, first cousin. Sebelah bapa. Oh, alright. Okay. Okay. So kita mulakan dengan cousin Hana yang pertama, Muna Liana binti Karim. Boleh perkenalkan semua? Hi everyone. Okay, my name is Muna Liana binti Karim, which people call me Muna lah dalam my family. So I dengan Hana Sofian ataupun I call her Yang Hana. Is cousin lah. We are from the same grandparents. Okay. So next siapa ya? Okay, kita go to Haris Aufa Karim. Kenalkan diri anda. Nampaknya anda bersiaran dari office hari ni. Saya bawa siaran langsung daripada office. Kalau nak tengok server pun boleh ni. Okay, saya Haris Aufa bin Karim. So saya I've study dekat UniKL lah since diploma and further to degree. So Hana Sofian ni memang cousin lah dan pernah menjadi lecturer yang garang Tak tahulah garang. Garang. Ramai yang komplain tapi saya senyap je lah kalau memang komplain sebab diorang tak kenal. Tak kenal terus tak mengaku So saya senyap je lah. Bagus dia ni pelakon-pelakon. So far tu je lah daripada saya. Okay. So Haris ni anak yang keberapa tu dari 4 beradik ni? Siapa yang kakak ke adik ke macam mana? Saya cakap Okay. Saya nombor 7, second bongsu lah. Yang dari BMI ni, Aladamia binti Karim, dia dari BMI nombor 4, akak yang keempat lah. So, person next Muna Liana binti Karim yang cabi-cabi ni. Yang cabi-cabi ni, dia akak yang ke-6 dan Ilina dia adik saya yang ke-8 lah. I see. Okay. So silakan Ili Nadia, perkenalkan diri anda. Hai, saya yang ke-8 tu. Nama saya Ili Nadia, orang semua panggil Ili. Even though dalam family panggil Ili. Dari study kat UniKL dari diploma ambil IT, Information Technology, dan tukar kena tarik dengan Yang Ana ke Computer Engineering. Degree sama Computer Engineering. Alright, okay. So seterusnya di sebelah Ili kita ada Aladamia binti Karim. Hai. Damia. Okay, hai. Nama saya Aladamia binti Karim. Saya belajar di UniKL BMI, diploma electrical in electronic, dan degree saya ambil major in electrical. Okay. Right, okay. So kita ada Anissa tadi mana? Alright. Okay. Kita ada tetamu kita yang seterusnya, pasangan suami isteri, Anissa Nik Zaid dan juga Mahmud Akil. Okay, so Anissa ni merupakan sepupu Hana Sofian di sebelah ayah ke mak? Ibu. Ayah mak, sebelah mak. Sebelah mak. Alright. Ni pun mak bapak dia pun yang bongsu. Mak dia orang ni Mona Liana semua pun yang bongsu juga. Okay. So Anissa dan Akil boleh perkenalkan diri. Perkenalkan diri. Hai. Dulu. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Anissa Nik Zaid. Saya dari bekas student lah UniKL Mindset dekat Melaka. Suami saya pun sama juga. Okay, nama saya Muhammad Muzakir bin Jailani. So saya bekas ex-student Mindset, UniKL Mindset kat Melaka. So kami dua memang kenal pun dekat UniKL Mindset Melaka lah. So saya grad tahun 2014. Okay. Dan suami saya grad tahun 2012. Okay, 2000.
12. Where jodoh is apart lah ni ya. Macam tu lah. Lebih kurang. Alright, okay. So seterusnya kita dah mengenali semua tetamu kita pada malam ini. Kita mulakan dengan sesi soal. Okay, soalan saya is why do you choose UniKL? Kenapa pilih UniKL? Adakah anda dipengaruhi oleh sesiapa ke? Adakah Hana ni mempengaruhi anda masuk ke UniKL? Kebetulan tiga beradik kan? Tiga beradik program yang sama, bidang yang sama juga dengan Hana ni. Okay, Hana, adakah anda memang mempengaruhi mereka untuk masuk ke program ni? Rasanya mungkin jugalah. Tapi saya rasa sebelum dia orang masuk pun parents dia orang ada tanya dulu tentang courses dekat sini, macam mana tentang bila dia orang belajar macam mana loan bila dia belajar nanti. Tapi rasanya parents dia orang ni memang buat homework dulu lah. sebelum nak masuk UniKL. Jadi memang based parents influence dulu lah. Okay. So antara empat beradik ni, siapa dulu yang masuk UniKL? Okay, saya lah. Betul. Okay, saya masuk UniKL BMI sebabnya waktu tu sebabnya abah dia latar belakang kontraktor elektrik dengan civil. So dia naklah anak dia ni ambil elektrik. Kebetulan waktu tu yang anak ada di BMI lah dan merupakan lecturer elektrik. So tu yang boleh orang kata kita register dekat UniKL ni, dekat BMI. Macam tu lah kisah dia. So bila dah start tu, seorang dah masuk, tariklah adik-adik yang baki lagi 3 orang tu. Sampailah bongsu. Ya, bila Hana pindah ke MIT, dia orang pun ikut juga ke MIT. Begitu kalau saya di BMI seorang-seorang. Okay. So, okay, antara Muna, Haris dan juga Ili, siapa yang masuk dulu ke MIT? Muna ya? Saya. So, saya itulah sebab memang kalau ikutkan background memang family banyak teknikal kan. Ayah dulu memang cerita, dia punya cerita bedtime story dia pun cerita teknikal tau. Dia cerita waktu dia jadi kontraktor, macam mana dia jumpa engineer, macam dia jumpa arkitek kat site kan. Jadi memang dah terbiasa dengan background engineering tu. So bila nak masuk tu tak tahu nak pergi mana kan. So diorang contact yang Hana, budak ni nak pergi mana ni, dah habis SPM ni. Dia pun bawa saya, yang Ana pun bawa saya naik tingkat 28 MIT bahagian marketing. Tak ingat. Okay. Dia drag saya bawa naik tingkat 28 MIT. Buka brochure. Okay. Brochure kat situ UniKL ada apa kan. So antara yang dia suggest tu, yang Ana suggestkan untuk dia punya course lah apa lagi kan. Masuk ni you boleh pergi jauh ni. You boleh pergi sini, you pergi di sana. You nak masuk bahagian elektrik pun boleh, dia kata. Itulah akhirnya sebabkan atas nasihat pakar kan, kita pun ambil lah computer engineering. Waktu tu mula diploma computing, baru ke computer engineering. Okay, macam mana pula Haris? Haris dulu lah kan masuk sebelum ini kan? Betul. So cerita saya pula Cerita saya saya sebenarnya just nak sambung pelajar tapi tak tahu pula kat mana kan. Tapi dah memandangkan dah yang dua dah mengikut ke UniKL. Lepas tu itulah saya pun apply lah ke UniKL dekat. Tapi mula-mula saya apply, saya dapat ke Pasir Gudang tau. Dekat saya lupa lah Pasir Gudang punya ni. Dia bahagian logistik. Lepas tu masa tu ayah pun dah tak berapa nak kuat, so dia kata dia tak bagi saya pergi jauh-jauh lah. Tapi saya okey sebenarnya pergi jauh. Sudahlah. Tapi itulah ayah pun kata tak apalah belajar dekat-dekat sebab sebelum ni abang semua diorang belajar je jauh macam dekat Berseri, dekat Kedah kan. So ayah dah tak larat dah nak pergi je jauh.
So itulah pergilah UniCare MIT. So macam biasa jumpa yang Ana dan dia pun tarik saya masuk computer engineering. Itulah kisah dia. Macam mana dengan Ili? Kenapa mengikut juga semua abang dan kakak? Semua jawapan sama. Tapi saya punya lain sikit. Cuma diorang semua dah dari awal diorang ambil computer engineering, saya ambil IT. More sebab bila tanya kaunselor, lepas tu kebetulan datang MIT Open Day waktu tu jumpa kaunselor. Sama jugalah. Jangan nak buat ronda. Jumpa kaunselor, tanya macam mana, suka apa, attitude macam mana. So cakap suka organize semua. Cakap why not ambil IT kan. Tu baru macam proceed IT. Degree yang baru ambil computer engineering sebab macam IT more to software. Bila computer engineering dia ada both kan, software dan hardware. So nak broadenkan lagi course tu, saya tukar ambil computer engineering lah. Itulah. So adik-beradik 3 orang computer engineering. Alright, kita pergi kepada Anissa. Anissa, macam mana boleh menceburi bidang chemical engineering ni? Okey, sebenarnya macam ni, saya tak tahu sangat pun pasal UniKL. Masa sebelum saya masuk, saya memang tak tahu sangat pasal UniKL. Tapi ayah saya, arwah ayah saya lah, dia aktif kepada Kak Hana. Dia selalu pergi pameran pendidikan semua, dia selalu pergi. Even kat KL pun dia pergi. Dari Penang dia naik bas pergi KL semua untuk pergi pameran pendidikan. So nak cari tempat yang sesuai untuk anak-anak dia belajar. So dia survey dan dia jumpa UniKL ni. So dia pun promote lah kat saya. Dia memang bagi tahu saya UniKL ni dia bagus lah, dia ada hands on apa semua. So dia kata kakak try lah join UniKL ni kan. Masa tu dia yang apply kan untuk saya semua. Dan saya dapat 2 course sebenarnya. Satu Foundation in Science and Technology. Dan second saya dapat course diploma in chemical engineering, major dalam proses. Tapi masa tu dia suggest kat saya, dia kata try lah masuk foundation dulu kan sebab dapat foundation, lepas tu boleh go for degree terus. So saya pun ambil yang course foundation tu dulu. So saya belajar foundation setahun dekat College Mara Kulim. And then saya sambung dekat UniKL MISET 4 tahun degree. Itulah silanya asalnya daripada arwah ayah saya lah yang memang encourage saya untuk masuk UniKL ni. Zaki macam mana pula? Okay, saya sebenarnya apply through my brother. So abang saya dia dekat UniKL BMI, dia ambil diploma engineering electrical. Ada juga kan? Tahu bila agaknya tu. Dia 2 tahun daripada saya. So lepas tu saya pun try apply dekat RSMP. Tentu sebab saya punya kimia more to powerful lah. So bila dia check, diorang bagi kat saya dekat UniKL MISET. So saya tanya abang saya macam mana, okey tak? Dia kata just try and go, tengok macam mana. Kalau tak okey baru kita keluar. So saya try lah. Kat sana saya pun jumpa saya punya senior and kawan-kawan. Dia kata kalau nak more kepada oil and gas, this is one of the platform yang you should take lah. Sebab so saya pun research dan saya kata okay, saya dah jumpa saya punya future plan. So saya pun terus stay dekat UniKL MISET. Okay. Saya tak sangka ada juga kaitan dengan BMI ya. Alright. Ada lagi kaitan. Pusing-pusing ke situ juga kan. Alright, okay. So, soalan saya yang seterusnya, boleh tak anda semua share experience sepanjang belajar di UniKL? Ada tak mana-mana moment ke ataupun something yang memorable ke sepanjang anda belajar di UniKL ni? Okay, kita nak start dengan siapa? Okay. Alright, kita start dengan Muna lah, boleh? Boleh. Muna ni setahu saya ada banyak global experience kan? So, ceritakan sikit.
Alright, so itulah nak kata rezeki kan. Bila duduk kat UniKL ni, paling best saya dapat opportunity untuk pergi luar negara tu 2 kali. So satu, belajar kat Korea 2 tahun, and then buat internship kat Czech Republic untuk 6 bulan. Jadi so bila belajar kat luar negara ni dia bukan setakat nak gembira je kan. Waktu itulah nak uji jati diri, waktu itulah nak uji siapa kita kan. So belajar tu, tapi yang bestnya kat sana bila dah kena belajar kat negara orang 2 tahun, macam tambah lagi kat Korea dengan Czech Republic, they are not using English as their communication language kan. They are using their own language. So nak tak nak kena belajar jugalah bahasa orang kan. Duduk kat sana 2 tahun belajar. Jadi Korean language is part of my skill right now lah. I pun kerja guna bahasa Korea sekarang ni. So untuk deliver. So that's the most significant lah yang untuk my career path. So bila I pergi luar negara tu, I dapat I gain Korean language as my skill. So bila I kerja pun kat GE sekarang ni pun as a IT support kan. Tapi mula-mula I masuk IT support ni pun masuk as a English support. Tapi lepas tu sebab dia tengok ada Korean you tak nak jadi Korean support ke? So waktu tu diorang punya department tak buka lagi sebab baru I first batch. Jadi tak ada lagi bahasa lain. So dia tengok bila ada dia punya pekerja ada skill lain, dia jadi macam I can met her Korean language as asset kan. So dia pun gunakan, dia kata why not kita open the Korean support in Malaysia. So it end up me as one of it. That's a good thing lah. That's what I gain. Ya, cerita sikit tak pengalaman dekat Czech Republic ni, memang macam very rare lah kan ada student, setahu saya lah kan, student MIT ni jarang lah pergi intern ke negara macam tu kan. Selalu kita tengok pergi Korea, asyik-asyik pergi Korea kan. So boleh tak ceritakan sikit pengalaman? Itulah. So bila ada open untuk pergi Czech Republic ni kan, the first thing saya tengok, nanti aku boleh hidup ke kat sana ni? Nak makan apa ni? Negara bukan negara Islam ni kan. Bahasa Korea boleh belajar sebab 2 tahun. Bahasa Czech macam mana nak belajar 6 bulan ni? Jadi mula pergi tu memang kosong. Tapi alhamdulillah kat sana tu sebab everything provided. Sebab benda tu, program tu bawa Erasmus. So Erasmus they provide the sponsorship tu, boleh kata fully covered lah kan. Fully covered, tambah lagi untuk orang yang bahagian ASEAN sebab jauh. So dari segi transportation, makan minum tu, maksudnya dari makan minum tu dia bagi dalam bentuk duit lah. And so itu belanja makan minum, tempat tinggal, obviously study fee tu memang waive lah kan. So itu yang bestnya. Tapi nak hidup kat sana tu dia pengalaman everything is good. Tapi bila kat sana, because of Erasmus program, it's very global. So I memang waktu nak choose tu, the main thing kenapa I choose Czech Republic among the others, sebab apa, dia punya cost of living is very very low, not that much compared to the neighboring country macam Germany, Austria. Oh my god, Austria is the most expensive Europe country kat situ kan. So sedangkan Austria dengan Czech Republic sebelah-sebelah je, tapi Czech Republic they have a very low cost of living. So that's why I choose in the first place lah pergi kat sana. Tapi bila kat sana tu nak kata experience tu, actually I got to know a lot of people. I got to know a lot of global people. Macam kat Korea tu we have like a very small international people kan. Tapi sebabkan Europe ni they can travel easily from one country to another. So you can see a lot of mixing in culture. You can know a lot of people there.
a lot of culture, and then you need to know. I got to learn like to be more sensitive towards each other. Sebab apa, you know, we have brought out in a Islamic country, tapi bila pergi kat sana, dorang punya beer lagi murah daripada air mineral. Bayangkan. Bayangkan. Belilah. So agak-agak nak minum apa kat sana. Air Coke lagi mahal, lagi murah daripada air mineral. So agak-agak minum air apa kat sana. Macam tu lah. Exactly. I gained like 10 kgs waktu kat sana. Oh my god. 6 bulan je kot ada kat sana. So banyak benda yang macam wow, macam mana air mineral boleh lagi mahal daripada those things kan. Itulah one of the experience saya kat sana. Okay, alright, okay. So next boleh saya tanya pada Haris. Okay, saya tak tahulah soalan saya ni you suka ke tak. Okay, but basically saya dapat information lah during your diploma days dulu. You ada pakai kostum Superman during project. Okay, so what make you decided to wear the costume? Okay, cerita dia macam ni sebenarnya. Dekat masa diploma dulu ada kelas BI masa tu. So dalam kelas BI tu salah satu task dia kena buat USSR tak silap saya. Lepas tu tengah carilah mencari nak buat event apa kan, USSR kan. Lepas tu bukan USSR, sorry, kena buat event lah, kena buat something macam fundraising macam tu lah. Lepas tu cubalah pergi ke, ada orang saja cuba pergi ke perpustakaan di BKL lah, yang dekat dataran tu. Betul. Perpustakaan kanak-kanak di BKL, sorry. Lepas tu pergi tanya diorang, check dengan management diorang kan, tanya ada ke event apa-apa kan, kita orang nak join. Lepas tu dia kata ada, buat colouring contest untuk budak kecil. So tak apa, kita orang offer, kita orang just offer lah untuk buat kita orang jadi facilitator kan untuk manage budak-budak tu kan. So okey lah, saya pun dah deal semua. So bila hari kejadian tu, diorang suruh lah pakai kostum semua. Mula-mula saya pakai kostum lain tau, bukan Superman. Lepas tu agaknya yang pakai masa tu member I yang pakai kostum Superman tu dia macam sendu sikit. Dia macam sendu sikit. I ni kan macam periang sikit. So masa tu dia suruh lah, dia kata kau pakailah kostum ni, tak kena lah kostum yang kau pakai tu kan. So itulah mulanya pakai kostum Superman. Rupanya budak-budak tu ada isu agaknya dengan Superman. Mungkin diorang sokong Batman agaknya. Diorang Royal Rumble yang saya kat situ je. Kalau I kena Royal Rumble kat situ dengan budak-budak tu. Semua datang tu. So itulah punca dia kena sebab apa pakai kostum Superman tu untuk budak-budak tu. Tapi itu one of your memorable iyalah. Kan? Betul tak? Itulah. Memang tak pakai lah dah kostum tu kan? Kali memang tak pakai lah. Itulah. Tapi nak cakap memorable dekat UniKL ni memang banyak lah kan. Lepas tu masa degree pun saya join untuk futsal kan, untuk main futsal untuk UniKL. Sempatlah join dengan diorang, pergi sana pergi sini training semua. Macam-macam lagi lah. Siapa kata MIT tak ada padang tak boleh main futsal Tapi kita orang tak training dekat jalan tengah jalan raya tu tau. Kita orang training dekat kita futsal lah. Ingat tu kat bumbung. Okay. Seterusnya kita ada seorang lagi yang ada juga global experience, Ili. Okay, so boleh ceritakan sikit pengalaman anda ke Portugal?
Pengalaman sebenarnya ialah kakak pergi Korea kan, dapat pergi. Tak dengar suara. Hang ya. Hang. Itulah bila tengok tu dah tanang nak pergi tu waktu diploma. Konon waktu degree nanti sambung nak buat waktu internship lah kan. Macam seperti biasa orang buat. Tapi bila rezeki tu datang tu tiba-tiba kan orang cakap dapat offer, bukan offer, diorang iklankan pergi Portugal. So saya macam why not try? Lepas tu Muna pun push. Pergilah Ili, pergi. Aku pergi seronok tu. Macam tu kan. Macam okay lah try. Try dapat. Tapi pergi time pertengahan lah. Pertengahan SEM. Bukan di akhir, di ujung. Kiranya orang selalu pergi internship kan. So saya pergi waktu pertengahan SEM kedua. Keempat saya pergi. Kat sana kalau nak cakap experience tu bila Erasmus, saya pun pergi ambil Erasmus. Bila Erasmus ni memang ramai. Dia punya exchange student, dia bukan fokus. Yalah kalau kita tengok kat UniKL sendiri pun kecil saja untuk exchange student. Kalau contoh France 5 orang datang. Itulah, ataupun Korea 2 orang macam tu. Tapi kalau pergi Erasmus ni dia global, dia ramai through the globe orang cakap. So kita ni memang boleh orang cakap nak networking, dan di situlah skills networkingnya bermula atau start, atau orang cakap diasah di situ. Kita kenal daripada orang US, kita kenal orang daripada chat sendiri datang, local kat situ kita kenal macam mana diorang punya culture, diorang punya language pun kadang-kadang kita boleh learn from that kan. Dan kat sana belajar dia macam UniKL more to hands on nak cakap. So not hands on, tapi kat sana memang theoretical tu lebih tinggi lah. And then kita dah biasa hands on kan, semua benda hands on, tiba theoretical ni struggle sikit lah kan. Tapi okay, sebab saya kat sana pun Portugal guna their own language untuk study. Business saja yang gunakan English language. So saya minta kat sana why not ada special class or any face to face class dengan lecturer. So saya pergi sana, then ada some they give me special case lah. Ada yang face to face class or a different assignments from others. Macam tu lah. Saya di sana nak dapat skills, communication skill kat sana saya develop. So dekat sana juga saya develop networking, macam mana nak approach orang. Sebab saya pun sebenarnya networking ni kurang sikit lah kan. So kat sana networking, selain daripada belajar lah, orang cakap di luar kelas tu banyak lah untuk jati. Lepas tu kebetulan waktu pergi Portugal, ayah pula sakit waktu tu. So kat sana diuji betul kesabaran, diuji jati diri macam mana nak handle keadaan tu lah. So Alhamdulillah waktu balik pun ayah pun dah makin sihat lah. Okay, saya tanya orang sebelah tu, Damia. Okay, sikit sebab you dekat BMI kan. So apa experience you sepanjang berada di BMI? Adakah involved dengan any curricular activities ke, apa ke? Dan satu lagi, you tak sama kampus dengan adik-beradik yang lain. Apa perasaan macam tu? Okay. BMI ni sebab yang bestnya sebabnya hostel semua dalam satu kampus, maksudnya dalam satu kawasan lah. Maksudnya kalau nak main aktiviti futsal ke bola tampar semua pun dalam satu. So yang bestnya sebabnya BMI saya rasa antara sebab tengok MIT lah. So macam kat BMI dia aktiviti curriculum tu banyak lah.
maksudnya macam contoh kalau semester break tu diorang banyak ada aktiviti kena join, macam kena masuk kelab kembara, dulu panggil kerek lah. So diorang ada buat kayak lah. Waktu tu saya join lah, pergi dekat pulau perhentian selama seminggu, 5 hari macam tu. So aktiviti memang kayak je, nak pergi dari pulau kecil ke pulau besar ke pun kena kayak. So macam itu salah satulah aktiviti yang saya join waktu BMI. Lepas tu BMI juga diorang kalau macam macam professional English ke apa semua tu kan diorang ada buat macam contoh kalau ada business plan kita kena menjual apa semua, itulah. So dekat sana benda-benda macam tu diorang aktif sebab bila orang kata hostel sekali kan, so diorang bila macam mana kau dapat apa ni, mana kau dapat hadiah ni, oh kita orang join buat game tadi, dekat mana floor, bagi tahu diorang akan turun on the spot. Maksudnya so tu yang meriahnya kalau sebabnya dekat dengan hostel kan. So macam tu lah. So lagi satu sebabnya bila dah terpisah tu kena tak adalah, sebabnya macam yang Ana waktu saya dah SEM 2 kot, dia dah masuk MIT. So 2 SEM je lah dia sempat mengajar saya. Pun sempat. Sempat. So tak apalah. Waktu tu dah orang kata dah lama kan, dah orang kata dah 2 SEM takkan nak manja-manja lagi kan. Okey lah, dah boleh hidup dah. Dah boleh survive maksudnya. So degree pun buat kat sana? Macam tu lah. Okay. So Hana pernah lah mengajar diorang ni semua? Semua ajar. Macam Damia dengan Haris ajar fundamental of electric kan? Electric circuit kan diorang. Ili tak sempat ajar, dah akhir lah. So CSR je, dia cari juga lah. Miss Hana dia tu masuk waktu CSR. Mona ajar elektromagnetik. Ya, betul. Kan? Satu je kan? Satu je. Ingat yang tu je lah. Okay, so dalam kelas tu macam buat tak tahu ke ataupun macam mana tu? Obviously orang tak tahu Kalau kat BMI saya tak bagi tahu. Sebab apa? Dia orang kat belakang, Miss Hana ni macam ni kan. Senyap je. Itu walaupun sepupu macam senyap je. Kata bila akhir baru macam, oh kau punya cousin ke? Aku feel paper dia lah. Ni dia kata tu. Oh ya, ada seorang bapak dia cari tau. So mungkin kalau siapa yang join ni mungkin baru, oh ni Miss Hana ni sepupu dia orang kantor lah waktu ni. Itulah tu. Kantor sekarang lah ni. Itulah kata-kata Miss Hana tu selalunya masuk sampai ke dalam jiwa. Alright, okay. So kita tanya Muzakir pula lah. So boleh tak cerita sikit experience? Dia jauh sikit lah daripada KL ni, kat Melaka tu. Macam mana experience belajar di UniKL Mindset tu? Apa memori terindah ke? Okay, kalau nak cerita pasal memori dekat Mindset tu, a lot of memory lah yang kita orang belajar. The first thing is kita orang belajar, first is theoretical dengan practical. So kita akan belajar secara teori and then secara practical. Practical tu bukan saja kita tengok-tengok, kita akan hands on dekat benda tu sekali. Let's say macam kita orang, kita ada macam we call this mini pilot. So mini pilot ataupun mini plant. So plant tu sebiji macam as per yang ada dekat industri. So samalah kita akan hands on macam kita orang. Let's say macam kita orang belajar proses. So kita akan belajar more kepada oil and fat. Kita akan buat cara-cara nak buat industri, buat sabun tu sendiri. So kita orang memang hands on lah buat sabun tu sendiri. Dan kita orang ada belajar untuk macam distillation which is more kepada refinery punya produk. So kita akan belajar macam mana refinery punya, so macam mana kita set temperature, kita set final produk apa semua. So lot lah yang kita orang belajar kat sana. So yang kedua, kita bukan setakat belajar teori yang praktikal, kita akan belajar macam business and planning. So kat sana pun, UniKL pun ada belajar, ajar kita macam mana pasal business. So kita panggil entrepreneurship. So apa yang kita belajar kat sana, pasal macam mana nak buat business, kita nak plan kita punya business. So kita nak buat marketing kita, kita nak macam nak bagi orang kenal kita punya produk apa semua.
So tu yang kedua. Yang ketiga last is kita belajar macam orang panggil kita we call is engineering itu sendiri. So kat sana kita akan belajar macam mana kita buat calculation, kita buat kita punya design, kita buat kita punya what we call proses itu sendiri. So apa yang saya belajar, yang saya rasa the best about UniKL is about 3 tu lah yang saya rasa. Okay. So Anissa ada ke di sebelah tu? Ada. Okay, Anissa saya tanya soalan lain sikit lah. Macam mana anda berdua boleh berkenalan? Where knowledge is supply Oh, tukar sikit. Cerita yang sebenar ke tak benar? Kalau cerita sebenar tu from crush to jodoh lah kot. From crush to jodoh, tapi taklah, sebenarnya ada kawan yang recommendkan si Muzakir ni dengan saya. So saya kenal dari situ, so terlepas nombor, then contact together, dan masa saya kenal tu pun dia dah nak last sem, dia dah nak keluar, dia dah nak go for practical industry dah. So saya masa tu baru sem 3, masa tu saya baru sem 3. So dia dah keluar, saya baru nak mula hidup dekat mindset tu. So lama jugalah kita orang berkawan tu sampai saya pun dah grad 2014 tu 2015 kita orang bertunang, dan 2016 kahwin bulan September. So sekarang dah ada 2 orang dah cari mata lelaki. Oh, raya haji kan? Kena kahwin tu raya haji kan? Yang Ana tak pergi. Kak Ana datang tak? Tak datang. Masa tu pergi Cambodia. Betul. Raya haji. Pandai try junior. Sempat tak? Sempat lalang kalau kadang sering lalang tu. Okay. Right, okay. Alright, so saya rasa kita break sebentar, okay, dan kita tonton video ni. UniKL, kita datang. UniKL, jadi cemerlang. Universiti Kuala Lumpur mercu tanda pendidikan MARA. Sertai kami bagi pengambilan ke program persediaan diploma, ijazah dan pascasiswaza hari ini. Layari unikl.edu.my, where knowledge is supplied and dreams realized. Alright, okay. Kita sambung semula sesi kita ni. Okay, untuk round yang ketiga, soalan dia lebih menjurus kepada how UniKL has shaped you into becoming what you are now. So maknanya apa ilmu ataupun knowledge yang you dapat daripada UniKL yang menjadi satu jati diri kepada you lah, sama ada dari segi technical skill ke communication skill, in terms of confidence skill, ataupun mungkin in terms of community service ataupun volunteerism ke apa ke, anything. Siapa nak start dulu? Boleh je. So mana in my case. Okay, let me start. So in my case, since saya sekolah dulu, I'm not that bright girls. I mean, yang stand out dalam kelas ke, tak lah. Memang study pun ala takat-takat boleh makan je kan. Result pun macam tu. Tapi the good things is, during the curriculum kat UniKL, they always like encourage you to present kan, buat activity, ask you to plan, ask you to do a proposal. So benda-benda macam ni actually waktu belajar tu tak nampak, but it's actually boost your confidence, boost a lot of your confidence. So end up bila there is an activity asking for public speaking, maksudnya people ask you to speak in front of public kan, I found it a little bit easier after that for me to speak out. So
Macam sekarang ni lah, kalau tidak dulu mesti dah juruk-juruk ke belakang almari ke, tak tahulah kan. Macam sekarang ni. So which is a good experience lah. Sebelum macam sebelum ni, let's see. Itulah, itu je lah kot. I tak boleh nak gather my thought lah lepas lebih sikit kita bagi kat orang lain pula. Okay. Apa Haris lah kot. Boleh? Boleh. Yang you rasa you gain UniKL yang apa? Mungkin membantu you masa bekerja. Any extra skill ke? Okay, first of all ni lah confidence level lah, sebab kan apa ni, kalau UniKL banyak suruh buat presentation depan kelas tu. Kalau dulu cakap orang depan pun tak dengar. Sebab ada sifat pemalu tu. Tapi sekarang masih ada pemalu tu, tapi tak ada lah yang memalukan bukan. Untuk cakap depan public tu boleh lah insyaAllah. So itu boleh lah, dia maksudnya tanam dekat diri saya kan. So bila nak bercakap, nak dalam meeting ke, so tak adalah macam cakap slow-slow. Lepas tu bila bercakap tu ada point dan jelas lah. Itu yang saya dapat belajar daripada UniKL dulu lah. So lepas tu hands on kan. Dulu apa ni, yelah UniKL kan technical punya university kan. So banyak hands on. So dulu banyak cuba buat troubleshooting semua. So bila dah masuk kat kerja, dah environment tu dah ada lah untuk basic. Sebab saya pun kerja dalam bahagian data center kan, bahagian server semua. So banyak perlukan troubleshooting semua. Kenapa kalau connection tak lepas kan. Lepas tu apa ni, saya pula masuk computer engineering. Computer engineering ni kan dia ada basic network semua banyak. So dalam apa ni, data center pun ada juga network, perlukan network punya infrastructure kan. So saya dah ada lah benda tu. So senang lah saya nak buat kerja semua. So tu yang banyak mematangkan saya lah kat UniKL ni. Itulah antara sebab-sebab dia. Okay, siapa Damia? Okay. So saya sekarang merupakan seorang pengajar dekat college kemahiran. So apa yang boleh saya relate dengan sekarang lah, pekerjaan sekarang, confidence skill lah dengan bercakap depan orang ramai. Waktu BMI dulu, waktu saya belajar lah, banyak sangat presentation. Orang kata boleh dikatakan setiap course kena ada presentation lah. Kau mesti tak lari punya, mesti buat presentation. Waktu awal tu mungkin lah macam kekok-kekok nak buat present kat depan, macam kau lah cakap macam tu. Lepas tu mula-mula by group, mungkin bila dah ada orang kata Sam makin ujung tu, kau dah kena present seorang-seorang dah. Tambah lagi kena buat waktu FYP. Sebelum FYP apa? Ada FYP 1 dengan FYP 2 kan. So orang kata waktu tu kau dah kena present dah kau punya produk apa benda seorang. Kau dah tak buy partner dah waktu tu. So bila saya dah grad waktu tahun 2014, and then saya ada kerja tuntutan setahun, lepas tu sambung ambil untuk cert untuk mengajar vocational training officer dekat SIAS, and then saya tempat yang saya kerja sekarang dekat Institut Data Smart tu, maksudnya saya jadi pengajar lah. Orang kata itulah yang saya bawa sampai saya sekarang ni macam tu. Okay, so jadi lecturer. Apa dia? Mengajar lah ikut yang Ana. Memang ikut yang Ana lah ni. Itulah tu. Itulah, yang ni memang betul-betul follow yang Ana Ini pioneer. Right, okay. Okay, kita go kepada team mindset lah. Team mindset. Salah seorang lah boleh share you punya apa yang you rasa you gain from your study at UniKL Mindset. Okay, apa yang saya rasa, okay, first my UniKL dia develop lah kita jadi, I mean it's not we become a person which is kita datang ke industri tu dengan prepare. So kita ada knowledge dengan kita ada practical kita.
So apa yang saya nak cakap kan, bila saya masuk dalam oil and gas industry, so before saya join Petronas, saya work as a contractor, which is saya more kepada onshore dengan offshore. So dia related lah apa yang kita belajar dengan kita punya study, dengan kita punya kerja. So apa yang saya belajar tentang oil and gas, so dia bergunalah dekat atas tu. Macam kita belajar macam mana proses minyak tu dikeluarkan from daripada upstream to downstream to pergi final product. So masa kita belajar kat UniKL tu, that syllabus memang cover apa yang kita ada dekat industri tu. So for me, it's a good lah, sebab UniKL develop kita, the polish kita betul-betul. So before kita masuk ke industri ataupun alam pekerjaan, so for me that is a good lah. Okay. Alright, okay. Saya rasa kita break dulu sebentar untuk menonton video pengalaman Ili di Korea. MIT. MIT. Okay. Apa kita tengok video yang dikongsi oleh Ili. 사랑했는데 우리 이제 헤어지네요. 같은 하늘 다른 곳에 있어도 부디 나를 잊지 말아요. 차가운 바람이 손끝에 스치며 들려오는 그대의 웃음소리, 내 얼굴 비치던 그대 두 눈이 그리워 외로워 울고 또 울어요. 입술이 굳어버려서 말하지 못했던 그 말, 우리 서로 사랑했는데 우리 이제 헤어지네요. 같은 하늘 다른 곳에 있어도 부디 나를 잊지 말아요. 눈물이 입을 가려서. Alright, okay. Itu merupakan video yang dikongsikan oleh Ili. Boleh tak ceritakan sikit Ili, apa video ni macam apa? Nampak pergi ke merata-rata tempat kan di kala pandemik ni, rasa macam aduh sepertinya tak dapat berjalan. Pula tengok video tu. Boleh ceritakan sikit? Itu video waktu 2017, akhir diploma awal degree di antara, sementara tukar kepada degree. Itu di bawah program di bawah ESL program, which is English Second Language program, which is ada dua orang daripada luar Korea datang ke Malaysia untuk belajar English. Tapi berbezanya, diorang datang bukan hanya belajar English sahaja, diorang akan dibawa ke melawat Malaysia juga.
So tempat-tempat yang bersejarah, Melaka, bawa ke ada juga bawa ke Penang, ke tempat kita punya attraction utama Langkawi. So di situlah saya menjadi mentor kepada mereka-mereka ini. So apa saya punya tugas adalah tolong diorang di MIT jika diperlukan pertolongan seperti contoh diorang ada apa-apa yang tak faham ke. So kita orang sebagai mentor lah tolong apa yang mereka perlukan di negara kita kan. So ada setengah nak order makan lah apa macam mana. So ya, dipanggil edutourism. So benda ni sebenarnya saya dari sini saya juga belajar communication skills. Saya punya English tak adalah hebat. So saya tak confident with my English at all and never been speak in whole day in English. So how I implement English tu sendiri daripada, that's why saya masuk program ni untuk so saya dipaksa bercakap bahasa Inggeris sepanjang hari dengan diorang. So ESL ni suruh, dia bukan hanya kepada Korean saja. Dia ada juga sebelum ni Thailand juga ada involve, ada yang tak, itu mungkin 2 minggu, yang Korea sebulan, ada yang dalam 2-3 hari pun ada daripada Vietnam. So mostly I involved with them lah, and bawa diorang kadang-kadang bila dah habis kelas pun untuk melawat KL kan, MIT kan di tengah-tengah KL. So bawa lah mereka berjalan bersiar-siar di Dataran Merdeka, bawa berjalan kaki, bawa pergi ke mana lagi, Masjid Gara bawa. Macam tu lah bawa diorang jalan kiranya. Pada diorang ya? Jadi buddy kepada diorang. Buddy kepada diorang. So bukan so dari sini juga saya belajar untuk kenal diorang punya culture kan. Kenal bila diorang balik tu we still in contact. Masih ada lagi kawan-kawan yang masih di sana. So bila macam tu diorang tahu, Ili come to Korea. We going to give you a trip, a good trip. Like that. So dah ada lah kawan-kawan Thailand yang juga nanti datang. Diorang ada di Thailand sebab yang datang tu Naradiwas. So diorang boleh berbahasa Melayu. Orang di sana. So diorang dah cakap, Ili datang nanti boleh makan seafood sedap. Dah ada orang payung. Ada payung. So kalau nak berjalan tu dah ada dah kawan. Begitulah. Alright. Okay, okay, tadi kita nampak apa Zakir anak you join sekali ya, sekejap. Mana dia pergi? Dah hilang dah. Alright, okay. Okay, I think basically that is all the time we have for tonight. Okay, but before we end the session ni, okay, is there any last word you would like to say kepada penonton-penonton kat luar sana? Siapa-siapa? Ayo. You know, encourage tak semestinya lah in terms of program yang atau whatever you want to say to the audience. Kita bagi Haris. Kita bagi Haris. Orang jauh. Untuk audience apa tadi sempat tak berapa dengar lah soalan dia tadi, sebab tadi ada anything you would like to say kepada audience. Tak kisah nak promote program yang you ambil sebelum ni pun boleh. Okay. So bagi saya lah,
saya ni pun bakal ni apa ni untuk theoretical tu tak berapa mahir kan. So memandangkan UniKL ni siapa yang UniKL ni banyak hands on punya pembelajaran kan. So mungkin yang untuk orang-orang teknikal yang seperti saya yang kurang untuk belajar ni, so dia senang lah nak adapt untuk teknikal ni. So itulah yang saya nampak bagusnya dekat UniKL ni lah, yang memberi saya senang untuk bekerja dekat industri IT ni kan. So kalau nak masuk belajar, bolehlah masuk kat UniKL. Sebab apa? Sebab where knowledge is apply. Dah siap dah. Okay, Muna, ada apa-apa nak cakap? Mungkin sebab you dah go global kan, dah ada banyak experience global. So adakah you rasa macam UniKL ni banyak memberi peluang lah untuk sangat. Memang itu pun point saya. Bagi saya UniKL tak kira lah apa yang saya rasa kat MIT, UniKL give a lot of opportunity for you to grab. So the problem is, are you going to grab it or not? Kan? So there is a lot of opportunity. There is a lot. Kalau you tengok kiri kanan mesti banyak. So opportunity is for you to grab. Go and grab it. Okay. Right. Okay. Kita tanya orang BMI lah kot. Okay. Dekat UniKL tadi apa? Okay, boleh sebabnya UniKL ni dia bukan UniKL, dia banyak kampus lah, bukan maksudnya macam saya kalau nak ambil BMI electrical lah, electronic, data. So apa yang boleh apply dekat sini, dia higher technical vocational lah, maksudnya kerja hand on study lah, maksudnya dia ada theory and then ada juga hands-on practical. Lepas tu dia punya facilities pun orang kata lengkap, semua complete, cukup. Lagi apa lagi? Lagi macam-macam lah. Orang kata lecturer pun bagus. Education, flexible learning. Contoh yang Ana lah. Dia bukan so dia banyak. Dia boleh pergi macam-macam course, daripada electrical boleh pergi ke computing. So kita yang tentukan nak ke tak nak. Okay, Anissa, any last word you like to say, Anissa? Ada apa-apa kata-kata terakhir? Pak Anissa, you mute. Anissa, your microphone is mute, Anissa. Tak dengar. Microphone mute. Tak dengar Anissa. Okay. Okay, dah dengar. Okay. Untuk sesiapa yang nak join UniKL Mindset, dialu-alukan sebab memang best sangat UniKL Mindset. Kalau siapa yang suka yang jauh daripada busy city macam dekat KL tu, nak sangat best. Macam-macam ada. Boleh try coconut shake, boleh try macam-macam lah dekat sini, best. Lepas tu sini pun kat Melaka ni banyak sangat lab yang macam-macam lab, macam kita ada environment, process lab, food lab, lepas tu polymer lab. So dekat lab tu banyak sangat mesin yang kita boleh try sendiri dengan guide technician semua. So jangan risau, lecturer semua sangat supporting, best. So join lah kita orang. Alright. Akhir sekali kita persilakan ketua keluarga lah kot ya. Okay, terima kasih semua join aktiviti ni. Actually sebenarnya kat UniKL ni memang kita memang antara student dengan lecturer memang tak ada gap lah sebenarnya, betul tak? Betul. Kita akan cuba tolong student, kita akan cuba
bagi experience student sebelum dia orang masuk kerja. So ajaklah beramai-ramai, tak rugilah masuk UniKL. Especially computer engineering. Nak tambah kalau UniKL dari segi loan bawah MARA. So which is bawah MARA bagusnya diorang ada potongan di situ. Potongan ke? So kalau habis belajar pun dia ada potongan. So tak rugi kat situ. Make sure habis belajar lah. Kalau tak habis memang kena bayar full kan. So habis belajar dia dah ada potongan berapa persen. So kalau bagus lagi first class dapat 10% je bayar. Kalau belajar pandai-pandai dapat 8%. Okey, terima kasih semua kepada panel kita pada malam ini. Kita ada Hana Sofian, Mona Liana, Haris Aufa, Ili, Damia, Zaki dan Anissa. Terima kasih keluarga yang besar ni. Before we end our live tonight, I would like to say time to become our team. Visit www.unikl.edu.my for list of programs offered this September 2021. So kita ada intake untuk program bachelor pada September 2021 ni. Okay, so please refer to the information given in our social media, UniKL MIIT Facebook or Instagram. Okay, this is Lina and Hana Sofian's family members signing off for tonight's show. Stay tuned for our next episode of UniKL is Family, in which we will bring our staff and academia, alumni and students to talk about their experience of studying or perhaps working at University Kuala Lumpur. Thank you everybody. Good night and Assalamualaikum. Bye. Jack it up.